نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin insyaAllah. Okay, kita tengok barisan yang ketiga. Ustazah mulakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdengung ya. Innahu. Kenapa berdengung? Huruf nun bersabdu. Ya, huruf nun dengan mim sama undang-undang ya. Jangan baca innahu, tak cukup ya. Innahu laminal kadzibin. Itu kalau waqaflah ya. Okey, pada dua harakat. Dengung itu namanya wajibul gunnah. Wajibul ya, dua harakat boleh. Minimum dua harakat. Boleh kalau wajibul gunnah ni boleh pergi kepada 3 harakat. Boleh ya. Tapi minimum dua lah ya. Tengok innahu. Nama dengung tadi wajibul gunnah ya, wajibul maksudnya wajib. Gunnah maksudnya dengung. Okey, setengah orang menyebut wajibal. Boleh. Wajibal dengan wajibul maksudnya sama, wajib ya. Okey, gunnah dengung. Okey, hu dua harakat ya. Ha itu ha telinga. Ha telinga tu sebenarnya ha simpul ya. Tapi bila dia duduk di hujung kalimah dia akan jadi bentuk telinga ataupun bulat ya. So baris depan lepas tu ada waw. Hu dua harakat. Ini nama dia mad silah qasirah. Ya, nama dia mad silah qasirah. Tapi kalau kita berhenti innah, pendek je nah. So mad silah tu dua harakat tu hanya ketika kita terus sajalah. Innahu laminal pada nal tu lamina tak ada ya sebenarnya, tapi pada selepas lamina, selepas na tu alif lam kita baca dia laminal, nun masuk kepada alif lam terus. Tetapi hukumnya ada pada alif lam tu. Alif lam ada dua jenis. Alif lam tak ada sabdu, tak nampak sabdu lah senang cerita, alif lam qamariyah ya. Dan satu lagi kalau kita jumpa alif lam yang ada sabdu, sabdu tu mesti selepas huruf lam ya. Kalau itu alif lam syamsiah, yang ini alif lam qamariyah. Dua saja ya. Ka, ada alif kecil tu. Alif kecil tu untuk ka. Dua harakat lah tu. Ya, mad asli. Alif kecil tu nama dia alif maksurah. Bahasa Arab lah. Ya, maksurah bahasa Arab. Bahasa Melayu dia alif kecil lah. Alif pendek. Pendek pun boleh, kecil pun boleh. So, penting bacaannya dua harakat. Nama dia mad asli. B sebenarnya mad asli ya. Dua B tu, ba baris bawah ya, sebenarnya mad asli dua harakat. Tetapi jika kita berhenti dia jadi lebih panjang, 4 atau 6. Kadzibin. Kita panjangkan pada B saja ya, asalnya 2, jadikanlah 4 atau 6. Kita tak masuk nun lagi, belum. Nun tu tutup sahaja. Huruf yang terakhir hanya penutup sahaja. Kita panjangkan pada mad asli saja ya. Dan nama pun tukarlah. Kalau kita waqaf ataupun kita berhenti, panjang tadi dipanggil mad arid lisukun. Okey. Kita terus lagi. Sama dengan sama nun dengan mim ya. Jika dia ada sabdu maka dengung ya, wajibul gunnah, sama je dengan yang tadi ya. Bukan pada ma, jangan panjangkan pada ma. Ma tu kalau pendek-pendek lah, kalau ma tu panjang-panjang lah, apa-apalah. Tapi yang dengung tu pada bukan pada ma ya. Kadang-kadang orang tertukar ya. Okey, summa awraqanal akharin. Ustazah wakafkan terus saja. Okey, wajibal gunnah ataupun wajibul gunnah. Cara huruf ghain ya, cara kita menyebut huruf ghain kena jaga ya. Bulatkan bibir kita. Tapi kena jaga bunyi jangan jadi tak mau jadi hamzah bunyi dia ya. Hamzah tak pernah bunyi ya. Jadi jangan jadi ya. Macam tu ya. Ghain tadi hanya cara bacaan sajalah, tak ada sifat dia. Dia ada sifat tebal ataupun nipis je lah. Kalau baris atas macam ra memang dia tebal lah ya. Kita panggil ra tafkhim, kita panggil ya. Tafkhim maksudnya tebal ataupun ra tebal boleh. Raqa pada qaf mati tu, qaf sukun ada sifat qalqalah ataupun melantun. Raqanal
raqanal, seolah-olah qaf tu ada baris atas dia. Macam baris ra, macam baris nun tu. Seolah-olah. Itulah bunyi qalqalah sughra ya, untuk huruf qaf dengan huruf ta. Dia bunyi-bunyi. Bukan raqaq. Jangan tak raqaq, raqanal, bukan raqaqnal, bukan qa ya, qa. Raqanal itu dipanggil qalqalah kecil. Qalqalah sughra ataupun setengah menyebut qalqalah saghirah. Saghirah, saghir maksudnya kecil lah, dengan sughra sama maksudnya. Okey, na tu sebenarnya raqana, sebenarnya na mad asli. Sebenarnya kalau kita berhenti pada dia, na mad asli. Tetapi bila kita bertemu dengan alif lam, masuk kepada alif lam terus, ya. Jadi raqanal, mad asli tadi pun tak jadi mad asli dah, jadi pendek, ya. Raqanal, so tak ada mad asli lah pada na. Cumanya ada alif lam. Ini kita jumpa alif lam yang tak ada sabdu. Alif lam qamariyah. Kita dah jumpa kali kedua ya. Lepas tu itu 2 harakat tu. Hamzah yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Namanya mad badal. Kita tak panggil dia mad asli. Ada sebab lah. Ya, kita pernah sebut tapi tak apa. Nanti kita kemudian kita sebut balik ya. 2 harakat ya. Mad badal. Akharin. Panjangkan pada ri. Ri asalnya 2 harakat sahaja asalnya. Tetapi bila kita waqaf dia jadi panjang. Tapi dia ada syarat tahu. Dia ada syarat untuk menjadi panjang. Ya, mad asli tadi. Sebab dia memang 2 je. Bila masanya mad asli ni boleh jadi panjang? Bila? Dia ada bukan kata mesti ada sebab ya. So selepas mad asli, ri adalah mad asli. Selepas dia mesti ada 1 huruf saja. Di situ huruf nun. Huruf tak kisah huruf apa-apa saja. Sama juga tadi kadzibin. Tengok lepas b tadi ada 1 huruf sahaja. Itu syarat dia untuk mad asli menjadi mad arid lisukun. Dan mad arid lisukun hanya berlaku ketika kita waqaf saja, ketika kita berhenti saja. Kalau tak berhenti maksudnya tak pernah adalah mad arid lisukun ya. Okey, kita teruskan. Okey, Ustazah tanya Ila lah. Siapa, kita ambil Ila lah dulu. Ila orang pertama ya. Lepas tu nanti bagi tahu Ustazah siapa yang masuk kemudian. Silakan Ila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi marji'ukum jami'a. Waqaf pun macam tu. Kalau sambung kena ada huruf lain lah Ustazah ujung tu ya. Ya betul. Dia bergantung, bunyi dia bergantung kepada huruf apa yang ada selepas alif. Selepas. Okey. Lai harfulin. Ya, huruf ya sukun. Bagi tahu kawan, huruf ya bertanda sukun. Ya bertanda sukun. Syarat dia sebelumnya baris atas. Syaratnya sebelum ya berbaris atas. Ya, sebelum ya sukun tu mesti baris atas saja, tak boleh baris lain. Huruf tak kisah. Huruf tak kisah. Syarat dia baris atas tu yang penting. Okay. Kalau dia berbaris bawah dan juga baris hadapan dia tak jadi harfulin lah ya Ustazah. Harfulin lah, betul. Memang tak ada lah. Memang tak ada harfulin. Baik. Okey. Maur ra tafkhim. Okey. Kum izhar syafawi. Ya, bagi tahu kawan. Mim bertanda sukun dan hukumnya adalah izhar syafawi. Ya. Tak dengung pendek, jelas. Tak dengung pendek dan jelas. Ya, kum. Mi mad asli. Ya. Mad iwad. Ya, betul, mad iwad. Berapa harakat mad iwad? Mad iwad 2 rakaat. 2 harakat ya. 2 rakaat pula, astagfirullah. Kadang-kadang kita sebut juga rakaat kan mirip kan. Kadang-kadang Ustazah pernah juga alamat dia bunyi dia dah lebih kurang kan ya. Dan mad iwad hanya ketika waqaf sahaja. Kalau baca terus memang tak akan ada lah mad iwad dia ya. Okey, terus. Okey. Seterusnya thumma qada ajala. Hukum wajibul gunnah. Kenapa wajibul gunnah? Kerana mim bersabdu. Ya, itu saja alasan dia. Mim bersabdu ya, ataupun nun bersabdu. Okey, terus. Mad jaiz. Ya, betul. Betul. Mad jaiz boleh. Nama penuh dia mad jaiz munfasil. Munfasil. Mad jaiz munfasil. Ni kawan kita baca panjang tadi ya. Boleh
Boleh baca panjang dan dia juga boleh dibaca 2 harakat. Boleh je. Okay. Boleh. Okay. Okay. Dan la mad iwad. Ya, la sama dengan tadi ya, jami'a. Dia mad iwad ni hanya tanwin atas sahaja. Ya, tanwin bawah tak ada mad iwad, tanwin depan tak ada mad iwad ya. Okey, siapa selepas Ila? Silakan. Saya Ustazah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururum marfu'ah. Okey. Read. Fi mad asli. Okey. Ha mad asli. Okey. Sururum idgham. Idgham apa? Idgham ma'al ghunah. Betul, pada rum ya, cara kita nak sebut dia, cara kita menyebut dia tanwin pada ra yang kedua ya. Pada ra yang kedua, bukan ra pertama ya, ra kedua tanwin. Tanwin tu yang penting. Tanwin bertemu dengan mim. Macam tu cara kita sebut ya. Ya, itu dan kedua-dua ra sifatnya apa? Dua-dua ra tu. Tebal. Ya, kedua-duanya sebab baris depan kan? Tebal istilah dia tafkhim, istilah dia. Tafkhim. Ya, TAF ya, TAF. KHIM. Okey, lagi? Fu mad asli. Betul, tapi ada mau. Mau ra tu, ra mati pun ada apa tu? Tebal. Tebal juga. Ya, dia mati tapi ikut baris sebelum dia. Baris atas dan baris depan. Baris atas. Ya. Dia kena baca tebal. Ya, betul. Ra tafkhim lagi lah. Okey, fu tadi mad asli. Okey. Mad iwad. Nah, mad iwad hanya tanwin atas, jami'ah. Oh, jangan tak tahu. Adalah. Okey, ini ada sifat angin, hamas. Oh, hamas. Ya, hamas. pada apa nama ta tu? Ta marbutah. Ya, pandai pun. Ta marbutah bila kita berhenti, dia bertukar jadi huruf apa? Mati. Oh. Jadi huruf apa dia? Dia jadi huruf ha. Ya, itu ta marbutah. Sebab tu kita berhenti bukan marfu'at. Kita berhenti marfu'ah. Ya, tak bunyi ta dah. Bila dia berhenti dia tak jadi ta dah. Dia jadi huruf ha. Ya. Huruf ha. Ya, ini hanya untuk ta marbutah sahaja dan bila dia berhenti sahaja. Kalau kita baca baris dia akan bunyi ta lah. Okey? Dan ada sifat angin ataupun hamas pada hamas. Ya, hamas ya. Okey, terus wa akwabim mawdu'ah. Saya dengar baca bim ke bum? Bum silap. Wa akwabum mawdu'ah. Okey, tajwid. Waw bertemu dengan alif mad asli. Betul. Dua harakat ya. Tapi sebelum dia kaf mati tu pun ada sifat pada huruf kaf mati. Ada angin, hamas. Hamas. Ya, yang pada kaf mati ya. Okey, wa tadi mad asli lah. Okey, lagi. Bum mau tu dengun. Bum ya, bukan mau. Bum. Dengun. Masukkan tu apa idgham. Idgham macam apa nama dia tadi? Idgham apa? Idgham ma'al ghunah. Ya, cara kita menyebut dia bukan huruf ba tu. Tanwin bertemu mim. Sama dengan yang tadi. Sururum. Sama, tanwin bertemu mim. Yang ni pun tanwin bertemu mim. Ya, cara disebut ya. Masukkan ba tadi kepada mim. Idgham. Idgham maksudnya masuk. Idgham ya. Ma'a maksudnya beserta. Okey. Gunah dengung. Sebab tu bila kita masuk kepada mim ada dengung lah maksudnya beserta dengung. Dengung ni memang dua harakat lah. Okey. Okey lagi mau. Dua harakat ada waw mad asli. Betul. Betul tapi mau. Mau tu pun ada pada waw. Waw sukun. Waw sukun. Tadi kawan kita awal tadi Madlin. Pandai sebut Madlin tapi ni bukan Madlin. Tu. Dia huruf lin, dia bukan madlin, dia huruf lin. Huruf lin. Huruf lin tu waw tu lah. Ya, waw yang bertanda mati tetapi syaratnya sebelum itu mesti baris atas. Ya, tapi ini bukan madlin, nama dia huruf lin.
Huruf lin. Mad lin tu kalau kita boleh berhenti pada waw tadi kalau dia jadi panjang. Oh. Macam macam ilaihi tadi, tengok balik baris ilaihi tadi kalau kita berhenti ilaih. Kalau kita boleh berhenti pada huruf lin, ya, dan dia jadi panjang, makanya itu baru nama dia mad lin. Ya. So di sini hanya ada huruf lin tetapi bukan mad lin. Faham? Okay, faham. Okey, du tadi maksud lepas tu sama macam tadilah. Sama macam tadi. Apa sama macam tadi? Ta marbuta Ya. dibaca dengan ha. Ya, bila waqaf ya. So ada sifat hamas. ya, nanti kalau periksa jawapan macam tadi, kena potong markah tak? Ya, jawapan macam tadi tapi kena detail-detailkan dia baru kita nampak. Ya, okey. Okey, silakan kawan lain. Silakan. Siapa lepas tu tadi? Saya boleh. Boleh? Silakan. Inna hadza la syai'un ajib. Okey, in tu Maida, bunyi nun. Bunyi nun. Nun in. Ya. In. Cerita saya. Ya, betul. Inna hadza la syai'un ajib. Ya. Okey. In wajibuluna. Okey, pada nun bersabdu ya. Bagi tahu kawan. Nun bersabdu wajibuluna. Berdengung. Okay. Ya, dengunglah. Gunah tadi dengung ya. Okey. Ha ma asli. Okey. Za ma asli. La syai ya hafulin. Ya. Ada sukun dan bertanda atas. Ya, sebelumnya baris atas. Sebelum ya sukun ya. Ini ya ni huruf lin juga ya. Boleh jadi mad lin tak dekat sini? Boleh? Cuba buat macam mana jadi mad lin? Boleh ya? Tak boleh ya? Boleh lah, memanglah boleh. Sebab ada hamzah tu kan? Orang suruh buat je. Cuba buat. La syai. Ya, betul. Maksudnya boleh. Di sini jadi mad lin kalau berhenti. Mad lin hanya ketika waqaf sahaja ya, ketika berhenti. Okey. Syai'afulin tanwin bertemu ain iza halki. Ya, ain huruf halkum ya. Jim ma asli. Waqaf ma'arid li sukun dan ada qaqalah kubra. Ya. Okey, ain tadi ya, tanwin bertemu huruf ain, ya, bacaannya jelas. Ain itu adalah salah satu daripada huruf-huruf halkum. Halki dengan halkum sama maksud. Ya. Okey, lepas tu jib, qalqalah apa tadi? Qalqalah apa? Kubra. Kubra, besar. Macam mana nak tahu dia qalqalah kubra? Dia tak ada, dia di ujung ayat. Perkataan. Perkataan. Ujung perkataan. Betul. Satu ujung dan dia berbaris. Dia berbaris. Tak kisahlah satu baris atau dua baris ataupun baris atas ke bawah ke depan ke, tak penting ya. Boleh. Yang penting dia berbaris dan biasa kedudukannya memang di hujung perkataan, bukan di hujung ayat. Sebab ajibun ni boleh je dia permulaan ayat, tak ada masalah. Ya. Okey, terus. Innahu hamidum mujid. Muji, mu ke ma? Majid. Okey. Nun bersabdu wajib guna dengung at least 3. Dua, at least 2, minimum 2. Hu maksilah qasira. Okey. Hamimi ma asli dum idgham ma'al gunah tanwin bertemu mim. Ya. Ji ma asli waqaf ma'arid li sukun ada qaqalah kubra. Ya, di hujung ya. Dan tadi kawan kita baca nampak beza hu. Hu tu simpul ya. Lepas tu mi nampak tadi bila kawan kita membaca bunyi hu dengan mi beza. Kita nampaklah tadi ya. Sebab pedas tak boleh sama bunyi dengan simpul ya. Yang susah nak buat tu pedas tu lah yang dia macam tekak belah dalam macam tu ya. Okey, teruskan siapa? Selepas Maida. Siapa yang masuk tadi? Sila. Saya Ustazah. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ilaina iyabahum.
Nun bersabdu wajibul gunnah. Okey. Ya adalah huruf lin. Betul? Na tu mad jaiz munfasil. Ya, itu mad jaiz Baca dengan harakat. hanya itu ketika sambung, ketika wasal. Okey. Kalau di waqaf, Dia mad asli lah. ya, mad asli lah, betul ya. Kalau ilaina, so mad jaiz senang cerita boleh waqaf. Okey. Dengan 2 harakat. Okey. Ya mad asli. Okey. Hum. Tak ada apa kot. Ada kot, ada kot. Ada. Ada. Bahum. Mim sukun tadi kawan kita ada marji'ukum. Tengok balik naik barisan keempat. Tadi kawan kita baca ilaihi marji'ukum. Mim sukun tadi kawan kita ada sebut. Mim sukun, mim bertanda mati. Jelas, pendek, tidak berdengung. Bunyi dia hum. Ini bahum. Izharu syafawi. Walaupun dia tak ada bertemu dengan apa-apa huruf selepas tu ya. Ni adalah sebenarnya ini cut and paste je sebenarnya. Ini hanya cut and paste saja sebab Iqra' ni kan kalau dalam Quran dia akan adalah huruf apa selepas dia tu, dan yang penting tak perlu tengok dia lepas dia huruf apa, tak perlu. Yang penting je tengok pada mim tu ada tanda sukun tu je. Itu saja yang penting. Maknanya dia izhar syafawi lah. Ya, izhar syafawi ya. Izhar maksudnya zahir. Zahir maksudnya jelas ya. Pendek, kalau yang bacaan jelas ni dalam Quran memang pendek lah. Pendek, tidak berdengung, semua kita panggil izhar ya. Dan kenapa kita panggil dia syafawi? Kenapa? Syafawi bermaksud bibir. Syafawi bermaksud bibir ya. Sebab mim itu, huruf mim, makhraj dia, tempat keluarnya adalah dari bibir. So dia panggil sebab nanti kita ada izhar halki. Kita ada satu lagi izhar. Izhar halki. Itu lain pula. Terus. Okey. Thumma inna alaina hisabahum. Mim bersabdu wajibul gunnah. Okey. Nun bersabdu wajibul gunnah. Okey. Ya mati madlin. Bukan madlin. Kalau madlin hanya kalau kita boleh berhenti pada dia dan dia jadi panjang. Kalau. Okey. Na mad asli. Okey. Isa mad asli juga sin alif. Ya. Fahum tadi izhar syafawi. Ya, betul. Izhar syafawi ya. Kita ada izhar syafawi, kita ada izhar halki, kita ada izhar mutlak. Kita ada 3 jenis izhar ni. Pak. Ya, so izhar syafawi senang je. Mim bertanda sukun. Habis cerita. Jangan fikir benda-benda lain. Okey, teruskan siapa masuk lepas kawan kita tadi? Sila. Saya, silakan. Tadi rasanya yang nama siapa nama Roslina, boleh ke? Semalam dia tak, mic dia tak ada katanya. Cuba hari ni. Zari. Boleh? Semalam tak masuk. Oh, okey, semalam tak masuk Macam ada hal. Okey, silakan. Yang mana Kita pada muka surat 13, barisan yang bawah sekali. Silakan. Saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berhenti sekejap. Ini ada 2 nama Roslina. Ya, ada 2 dalam list kita ni, satu Roslina sahaja, satu lagi Roslina binti Abdul Qadir. Orang yang sama ke? Lain. Saya Nona. Oh, nama lain. Saya yang dah bersara Ustazah. Oh, okey. Bukanlah sebab Ustazah tak kenal kan? Okey, maksudnya 2 orang yang berbeza lah. Okey, silakan. Okey, lagi tadi fad bunyi dal tu ya, bunyi dal mati de fadkhuli. Okey, lagi sekali. Fadkhuli fi ibadi. Okey, tajwid. Fa ma asli. Mana ada? Kan kita baca tak ada Ustaz. ada maksud. Dafad qalqalah sugra.
Ya, pada dal. Ya, di sini bukan mad asli ya. Kenapa dia bukan mad asli? Hamzah wasal. Ya, betul. Ini bukan alif yang huruf mad tu. Ini hamzah wasal. Sebab tu kita baca fadkhuli. Kita tak baca fa. Apa? Lain ya. So di sini tak ada mad asli lah. Okey, dal itu qalqalah sughra. Okey, lagi. Okey, li ma asli, Okey. fi ma asli, ba ma asli, alif maksurah. Ya, nama alif ya. Nama alif pendek tu alif maksurah. Okey. Di ma asli. Ya, mad ya. M-A-D. Mad asli. Ha, okey. Terus. Wadkhuli jannati. Okay, Nona boleh cantikkan lagi bunyi qalqalah sughra tu. Wadkhuli. Lembutkan dia lagi. Wadkhuli jannati. Nampak kekok nak buat ya Nona ya? Ya, qalqalah sughra kena lembut je ya. Baru dia jadi Wadkhuli. gitu ya. Okey. Qalqalah sughra da. Dal ya. Dal sukun. Dal sukun ya. Kena sebut dal sukun. Okey. Dal sukun. Li ma asli. Nun syaddah wajibur runnah. Ya, Pak, kawan kita menyebut syaddah. Boleh ya, syaddah bermaksud sabdu. Kalau mungkin yang kenal nama sabdu pun boleh. Syaddah bahasa Arab, sabdu bahasa Melayu. Boleh saja. Satu lagi ataupun nun tasydid. Boleh juga. Ya, tasydid, syaddah dengan sabdu benda yang sama. Ya, macam W itulah. Okey, itu wajibul gunnah. Lepas tu? Ti ma asli. Ya, mad. Ya, M-A-D. Mad asli. Mad asli. Okey, kita gerak kepada halaman 14. Ini huruf-huruf yang bersyaddah ya, ataupun huruf bertasydid ataupun huruf bersabdu. Tadi kita dah jumpa kawan kita jumpa nun bersyaddah, mim bersyaddah itu berdengung ya, wajibul gunnah. Tetapi huruf lain tak boleh dengung. Ya, jangan dia semua didengungkan ya. Okey, kita tengok muka surat 14 yang merah tu kabbara. Pak, mana boleh? Yang lain tak boleh nak lamakan pun memang tak boleh. Tapi dia kena melekat. Kabbara. Itu wajib. Sabdu yang mana-mana kita jumpa sabdu wajib melekat. Tetapi sabdu pada nun, sabdu pada mim bukan melekat saja. 2 harakat. Terus jadi dengung. So kabbara jadi kabbar. Yukabbiru, yukabbir, rattala. Pak bunyi melekat ya pada sabdu dia. Rattala, rattal, yurattilu, yurattil, athara, athar, yuathiru, yuathir, ajjala. Tak payah qalqalah ya. Ajjala. Tak payah. Tak jadi. Memang susah. Ajjala. Lekat saja. Ajjala. Ajjal. Yu'ajjilu. Yu'ajjil. Lahana. Lahan. Yulahinu. Yulahin. Sakhara. Sakhar. Yusakhiru. Yusakhir. Ini dia nak tunjuk pada kita huruf yang bersabdu. Wajib bila kita membaca itu melekat. Sekejap. Sesaat. Kita mesti melekat pada dia. Kecuali sabdu pada huruf nun. Dan kecuali sabdu pada huruf nun dengan mim itu wajib berdengung minimum 2 harakat. Okey, teruskan. Siapa masuk tadi? Kita panggil Rosinina seorang lagi dululah. Okey? Okey, silakan. Seorang lagi. Boleh tak? Boleh dengar tak? Dengar. Ya, saya dengar. Wa qur rabbi zidni ilma. Okey, tajwid. Alamak, dah terhilang. Kenapa hilang? Okey. Wa qur ra. Alamak, saya tak pandai Ustazah. Tak apa, ra ada sifat dia Uh, tebal atau nipis. Okey, dengar ya. Ra dia ada sifat dia tebal atau ya tebal lah baris atas ya. Okey. Cumanya di sini huruf lam bertemu dengan ra. Jadinya lam tu tenggelam lah, hilang. Waqur, nampak? Dia tak bunyi waqul, tak bunyi lam dah ya. Okey, lam bertemu ra. Siapa laju tolong Google sekejap guna handphone. Tajwid guna je masuk Google ke Chrome ke apa ke, tajwid huruf lam bertemu ra. Hukum dia apa? Cuba lam dengan ra ya. Sementara kawan kita seorang cari huruf lam dengan ra, makhraj dia pada lidah ya. Pada lidah tetapi bukan pada tempat yang sama ya, bukan pada tempat yang sama. So ini paling tidak pun kita kata makhraj dia, kalau kita kata sebab dia bukan tempat yang sama, pada lidah ya tetapi bukan pada tempat yang sama.
Kalau kita kata makhraj dia dekat lah, senang cerita. Ya, tapi saya minta seorang Google, siapa yang laju ya. Kalau dia menganggap pada lidah itu sama makhraj, kalau dia menganggap lah terpulang kepada tadi, jadinya kita kata idgham dua huruf yang berbeza, lam dengan ra huruf berbeza kan. Kalau sama makhrajnya idgham mutajanisain, kalau ya idgham mutajanisain. Tetapi kalau kita mengambil dia sebagai pada lidah tetapi makhrajnya berbeza tapi dekat, dekat, berdekatan, jadi dipanggil lam dengan ra tu idgham mutaqaribain. Itu saja yang kita nak pastikan. Ustazah tak nak bagi jawapan saja nanti you all tak ingat, ya. So minta Google seorang, ya. Kalau tak sempat Google seorang sekarang lah dalam grup ni, ya. Kalau sempat siapa yang laju sila Google. Okay, baru kita tengok dia punya, ya. Okey, di situ. Itu nama dia lah. Kemudian ra sifatnya apa? Okey, Rabbi zidni pada yang tanda mati. Ya, pada yang bertanda mati bukan semua tetapi ada yang mempunyai sifat. Ya, macam ni dal. Zidni, pada dal tu bunyi de. Itu dipanggil sifatnya qalqalah dipanggil, ya. Qalqalah sugra. Ya, ya, sebab dal sukun, ya. Sebab di tengah-tengah saja. Ya, di tengah perkataan. Betul. Kalau itu yang biasa ustaz ajar. Sebab dia nak ajar, dia nak bagi orang senang nak ingat, ya, di tengah perkataan. Tapi sebenarnya yang pentingnya dia bertanda sukun tu. Dal tu kan tanda mati tu kan? Betul tak? Itu sebenarnya. Itu kalau dia kat tengah perkataan pun, kalau dia tak mati, tak ada qalqalah tu. Ya. So sebenarnya kalau kita dah pegang dia di tengah perkataan, kita menganggap dia qalqalah sugra aje. Tak juga. Ada yang di tengah perkataan. Contohnya tengok balik ajala. Mari kita tengok yang merah tu, yang tengah, ya. Ajala. Itu huruf qalqalah tu. Tengok dia di tengah-tengah perkataan tapi tak ada qalqalah. Nampak? Ajala. Mana ada qalqalah? Nampak? Sebab dia tak mati. Habis cerita, kan? Okey, nak kata di tengah perkataan dah betul tetapi kena tambah satu lagi. Wajib bertanda sukun tu. Wajib. Baru dia jadi qalqalah sugra. Okey, zida. Lepas tu ni, dua huruf. Mad asli. Mad asli. Lepas tu? Ilman. Dia tak baca mana, dia sengit tu. Tanwin tu sengit, kita tak baca man, kita baca ilma. Apa? Ilma. Kadar dia berapa harakat? 2. Ya, betul, 2. Nama dia mad aiwad. Ya. Macam mana nak tahu, nak ingat dia nama mad aiwad? Dia ada tanwin tu. Atas mim tu ada 2 baris. Ada tanwin atas sahaja, ya. Bukan tanwin bawah, bukan tanwin depan, bukan, ya, tanwin atas. Itu ya cara kita nak ingat dia. Ma ilma itu mad aiwad. Kadarnya memang seperti mad asli, tapi nama dia bukan mad asli, ya. Okey. Dan pada lam sukun ada nama izhar mutlak. Tadi kita dah cakap ada 3 jenis izhar, ya. Kalau mim sukun izhar syafawi, lam sukun macam ni izhar mutlak, dan ada satu lagi izhar halki. Ada satu lagi, ya. Okey, terus dulu, silakan. Fatawakkal 'ala Allah. Okey, tajwid. Fatawakkal syaddah. Melekatlah, ya. Pada kaf. Betul. Melekatlah. Dia hanya tak ada nama tapi bacaan melekat. Fatawak. Melekat kan? Okey. Kal tu dia. Tapi yang W tu syaddah lah, Ustazah. Nama dia syaddah. Sabdu kalau betul bentuk dia macam W. Kalau orang Melayu sebut sabdu. Tapi kalau nak Arab sikit syaddah lah. Syaddah. Okey. Tu nama lah. Okey, kal. Kal. Second time what? Tadi ada ilma tadi. Ail tadi ada lam sukun. Sekarang second time. Kali kedua. Izhar. Mutlak. Ya. Itu nama dia. Ya, nama dia, ya. Okey. Lepas tu? Allah. Ya. Okey, katalah kita nak berhenti pada ala. Contohlah, ya, dah baca lebih awal. Fatawakkal ala. Kalau. Contoh. So berhenti ala 2 harakat. Ya, mad asli. Kalau. Okey, tapi kalau kita nak berhenti pada Allah, Allah. Allah tu pula yang panjang. La tak jadi panjang dah. La pendek. Ya, tadi kalau berhenti ala 2 harakat. Mad asli pada la. Tapi bila kita mana-mana mad asli ni, kalau jumpa kalimah Allah, dia bukan jumpa kalimah Allah dia jumpa alif lam sebenarnya. Ya, sebab Allah tu kan alif lam kan.
Oh. Jadi mana-mana 2 harakat kalau jumpa alif lam memang dia jadi pendek. Yang panjangnya sini pada Allah je. Allah. Kalimah Allah bila kita waqaf pada dia jadi panjang. Biasanya kita ambil 4 atau 6. Nama dia mad arid disukun. Nama dia. Ya, dan kalimah dan ada sifat angin ya pada ha hujung tu ya, hamas pada ha ya. Dan kalimah Allah ada masa dibaca tebal, ada masa dibaca nipis. Cuba baca balik, tebal ke nipis? Hujung tu. Fatawakkal 'ala Allah, tebal. Ya betul. Macam mana kita nak dari bunyi pun dah tahu. Sebenarnya sebelum Allah baris atas dan baris depan, maka Allah tebal. Kalau sebelum Allah baris bawah, maka Allah nipis. Contoh, ya. Okey. So sini dipanggil kalimah Allah ni dia ada sebutan khas untuk dia ya. Kita sebut kalimah Allah betul. Kita faham, tapi kalau nak sebutan Arab di sikit, lafzul jalalah. Orang Arab dipanggil lafzul jalalah, dipanggil ya. Lafzul tu lafaz ya. Jalallah tu lafzul jalalah. Jalalah jalil ya. Maha mulia, maha tinggi. Ini memang bila nampak Allah je orang Arab dipanggil lafzul jalalah. Dipanggil macam tu ya. So lafzul jalalah ataupun kalimah Allah ya dibaca tebal. Tebal dia istilah khas untuk dia taghlis. Taghlis hanya untuk Allah sahaja. Kalau ra tadi ra tebal kita panggil dia tafkhim, kita panggil. Allah ni dia special, dia ada istilah khas lah untuk dia ya. Kalimah Allah tebal, Melayu habis lah, tapi nak campur arah sikit, kalimah Allah taghlis. Dah faham dah tu, kalimah Allah tebal ya. Dan lagi penuh sikit Arab semua, lafzul jalalah taghlis. Terus semua 100% Arab, boleh, tak ada masalah. Ambil je semampu mungkin yang mana ya. Paling tidak pun perlahan-lahan kita naklah istilah Arab tu, paling tidak lah ya. Okey, silakan kawan lain. Okey. Ustazah panggil dari bawah dulu lah ya. Ustazah panggil Zarinah yang ada H dulu. Silakan. Okey. Mikrofon jangan lupa ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takassur. K2. Hamzah. Nanti dulu. Baca balik. Baca lagi sekali. Ustazah dengar tak? Dengar. No. Saya dengar. Kami dengar. Ustazah dengar kan? Saya dengar. Saya boleh dengar. Dengar. Tapi ni. Alhaakumut takassur. Okey. Tajwid. Hamzah di atas. Alif lam Qamariyah. Nah, kalau alif lam tu dia bukan hamzah. Tak ada apa. Alif maksurah. Kum izhar syafawi. Okey. Jap, dengar tak saya cakap? Hajar Zarina dia macam tak dengar saya cakap. Kenapa? Idgham ma'al gunnah. Nanti sekejap. Dia maksurah. Dia tak dengar saya cakap. Boleh seseorang WhatsApp dalam grup bagi tahu dia. Tafsir. Ataupun ni masuk chatting bagi minta dia ni. Ustazah dengar tak? Saya dengar tapi Hajar tak dengar saya. Oh, sorry. Ustazah. Dengar tak? Dengar. Okey. Dengar dulu. Bacaan dah betul. Al tu itu bukan hamzah wasal. So itu bukan hukum alif lam. Itu hamzah lah, tak ada apa-apa. Sebab kalau alif lam dia hamzah wasal ya. Dia macam lepas kumu tu. Cuba bandingkan. Alhaakumu, selepas kumu alif alif yang macam tu lepas mu itu baru hamzah wasal. Tapi yang ini memang huruf hamzah yang betul ya. So ini hamzah ni tak ada apa-apa ya. Cumanya pada lam sukun tu je ya. Lam sukun nama dia izhar mutlak. Nama dia. Okey, ha man asli lah macam kawan kita cakap tadi. Lepas tu dia nama alif maksurah kawan kita dah cakap tadi. Kum, ya bila kita berhenti alhaakum, ya izhar syafawi. Betul. Bila kita berhenti. Tapi bila kita terus alhaakumut, kumut tu kita masuk je kita bertemu dengan alif lam bersabdu. Apa nama? Alif lam ada sabdu? Alif lam Qamariyah. Nah, Syamsiyah. Ya, Syamsiyah. Ya, Syamsiyah. Sebab tu bacaan kita mesti terus kepada yang bersabdu ya.
Lepas tu ka apa? Ma asli. Ya, ka mad asli 2 harakat. Okey, sur itu apa tu je. Perhatikan sifatnya tebal ke nipis? Nipis. Tartib. Mananya sur Sur. tebal? Tebal. Ya. Sur. Ya, Oh, sur tebal. Tebal. Okey, bila kita mati pada huruf ra, ya, kita berhenti pada ra, baris ra kita tak boleh tengok, ya. Jadinya kita tengok baris sebelum dia. Baris sebelum ra, baris depan. Su tu baris depan. Baris depan dengan baris atas menebalkan ra. So kita baca sur itu bukan ra nipis ya, ra tebal ya, ra tafkhim. Okey, terus hatta Hatta zurtumul maqabir. okey, tajwid. Hatta idgham ma'al gunnah. Amboi, jauhnya jiwa. Tak. Mana ada idgham ma'gunah tu, idgham ma'gunah mesti ada tanwin ke nun mati yang tidak Tasydid. tasydid. Tasydid tidak semestinya ada ilmu tajwid, tak ada. Cumanya bacaan melekat saja. Had. Tapi tak ada apa-apa hukum ya. Ta apa? Ta hamas. Mana? Di sini ta mad asli. Oh, hatta ma asli. Ya, di sini tak ada hamas ya. Tidak ada hamas di sini. Untuk ada hamas ta mesti bertanda sukun. Mesti. Tapi sekarang tak ada. So hanya ada hatta. Bacaannya melekat kepada tasydid ataupun syaddah. Itu betul. Tapi tak ada nama hukum ya. Ta mad asli. Hatta. Ta tu baru mad asli. Hukum tajwid ya. Okey, nama alif kalau nak sebut silakan. Alif maksurah. Ya, alif maksurah maksudnya alif pendek, alif kecil. Itu maksudnya mad asli lah. Okey, zur. Sifat ra. Tebal. Taqim. Ya, tafhim. Tengok dia mati. Dia mati. Kenapa dia tebal? Sebelumnya baris depan atau baris atas. Ya, so ra menjadi tafhim. Okey, kalau kita berhenti tum, zurtum. Kalau kita berhenti sama dengan kum tadi. Apa? Kalau kita Izhar berhenti. syafawi. Ya, kalau kita berhenti di situ izhar syafawi. Tetapi sekarang kita tak berhenti zurtumul. Kita masuk kepada alif lam terus. Alif lam apa? Alif lam syamsiah. Tak ada sabdu ni. Tak ada. Alif lam qamariyah. Ya, yang ini qamariyah, yang tadi kumut tadi syamsiah. Nampak syamsiah kita nampak sabdunya. Kalau qamariyah tak ada sabdu. Okey. Right, maka ma asli. ya, masih bir sifat ra. Tebal. Tak. Bawah. Baris bawah. Taqim. Ya, bila kita berhenti pada ra, okey, bila kita berhenti pada ra, baris ra tak boleh tengok dah ya. Kita perlu tengok baris sebelumnya, baris bawah. Baris bawah nipis ya, menipiskan ra, bukan tafkhim ya, tarqiq. Saya eja ya, TARQIQ. Itu cara spelling dia lah ya, tarqiq. Okey. Okey, kita panggil Zarina yang tak ada H. Silakan. Innal abrara lafi na'im. Pola sugura tu Zarina ya, abu. Baca. Kita nak baca abu. Abra. Innal abrara lafi na'im. Ya. Nun sabdu wajibuna. Okey. Alif lam qamariyah. Okey. Qalqala surah. Ya, bacaan dia bukan be. Right? Ra ma asli. Okey. Ra tebal, ra tafhim. Ya. Ra again sama juga. Ra tebal. Sebab dua-dua ra tafhim, okey? Tafhim. Fi ma asli. Na'im ma'arid disukun. Ya, mad arid sukun. Macam mana kita tahu dia mad arid disukun? Sebab satu ada huruf mad asli alif wawiyah, ada satu huruf sebelum Selepasnya. lepasnya. Ya, selepas huruf mad alif wawiyah lah, terpulanglah apa-apa, dan hanya ada satu huruf sahaja selepasnya. Itu syarat menjadikan dia mad arid disukun. Kalau ada dua huruf lah, contoh ya, selepas huruf mad tu, di sini huruf mad kita huruf ya.
terpulanglah alif wawiyah ya. Kalau ada lepas dia, kalau ada dua huruf lepas dia tidak akan jadi mad arid disukun ya. So itu syarat penting untuk kita kenal dia mad arid disukun ya. Hanya ada satu huruf lain sahaja selepas huruf mad. Kita dan biasanya mad arid disukun hanya ketika kita waqaf lah, hanya kita berhenti sahaja. Kalau tengah baca memang tak akan adalah mad arid disukun ya. Okey, terus. Wa innal fujjara lafi jahim. In wajib gunnah. Okey. Alif lam qamariyah. Okey. Ja ma asli. Lafi ma asli. Ra sifatnya? Ra tafhim. Ya. Jahim ma'arid disukun. Ya, mad arid disukun ya. Okey, kita panggil Rosniza. Silakan. Lepas ni kita panggil Kak Ayah ya. Silakan Rosniza. Jangan lupa mikrofon ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Betul. Cuma you punya kha tu je. Tak bunyi kha sangat. Sakhkhara lana. Sakhkhara lana. Macam tu. Ya, okey. Qalqalah sughra. Okey. Ha mad asli. Dan itu ha apa tu nama dia? Ha pedas. Ya, sebab tu bunyi dia ha. Bunyi dia orang kepedasan makan cili macam ya, okey. Nalladzi alif lam syamsiyah. Tak. Ini alif lam. Allazi ni memang dia satu kalimah ya, satu kalimah yang kita contoh ya. Kita punya alif lam syamsiyah. Mari kita tengok satu alif lam syamsiyah kita pada mana alif lam syamsiyah? At-takasur. Cuba tengok tu, naik dua baris. Sini ada alif lam bersabdu, kita nak comparekan dengan alif lam syamsiyah ya. Alhaqumut takasur. At-takasur. Ya, bandingkan ya. Memang nampak masing-masing sama alif lam ya. Lepas tu ada sabdu. Nampak memang sama. Tetapi ada beza dia ya. At-takasur kita boleh buang alif lam tu. Ya, kalau kita buang alif lam tu dia akan jadi takasurun. Dia akan jadi macam tu. Bila ada alif lam at-takasuru, nampak dia boleh buang. Tapi allazi memang tak boleh buang alif lam dia. Permanen. Permanen. Jadinya ini kita tak panggil dia alif lam syamsiyah. Dia ada nama khas dia. Isim mausul nama dia. Isim mausul ni memang ejaan dia, spelling dia macam tu lah. Dia tak boleh buang. Kita English kata kita boleh remove alif lam. Kalau yang alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah tu kita boleh remove alif lam dia. Kita boleh buang alif lam dia. Ya. Tapi allazi tak boleh. Dia memang spelling dia macam itu. So ini dipanggil isim mausul. Dan isim mausul ni dia ada kumpulan dia lah. Tak banyak, ada 7. Ya, yang perkataan-perkataan jatuh kategori isim mausul ya. Dan kita tak panggil dia alif lam syamsiyah. Tak ada dah ya. Sebut isim. Maknanya Ustazah allazi ni maknanya satu perkataan yang tak boleh dipecahkan lah. Ya, betul. Tak boleh dipecahkan. Bagus ya. Kalau alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah kita boleh pecahkan dia. Maksudnya kita boleh buang alif lam dia. Sebab alif lam pada satu perkataan alif lam itu ditambah, tahu tak? So alif lam boleh dibuang. Kenapa perlu tambah alif lam? Untuk menjadikan dia kata nama khas. Sebab itu sebenarnya yang alif lam tu. So kalau kita boleh buang, maksudnya kita boleh pecahkan alif lam. Tapi yang ni tak boleh. Ya. Dan ini pun tak banyak. Jadi senang nak ingatlah ya. Isim mausul. Isim mausul tu kata nama hubung. Isim is kata nama, mausul maksudnya hubung. Kata penghubung pun boleh ya. Kata nama penghubung kalau maksud Melayu dia lah. Ya. So ini nama dia isim mausul. Cumanya dia ada kategori muzakkar muannas dia lah sebenarnya. Ya. Dia ada kategori untuk muzakkar, ada kategori untuk muannas dan dia ada ini untuk digunakan untuk bilangan seorang ke contoh. Kalau 2 orang guna lain, kalau jamak guna lain. Nampak ni sebenarnya dia ada pecahan dia. Ya. Kalau kita ambil mudah isim mausul. Itu basic. Tetapi dia ada muzakkar, berjantina male ya, dan untuk seorang ataupun allazi untuk mufrad sebenarnya ya. Kalau Ustazah cakap allazi ni isim mausul mufrad muzakkar. Itu cara kita sebut sebenarnya. Kalau nak lebih detail, tak nak detail, isim mausul pun cukup. Okey? Okey, terus.
Zi ma asli. Tak payahlah dah. Kan. Memang dia Oh, ada lazi. Okay. dalam dia terus. Ada satu. Sakhara lana. Na ma asli. Tapi Ha roh ma asli. sifat, roh ada sifat. Tafkhim. Ya, Sakhara. tafkhim. Ya betul. Na mat asli, ha mat asli, za mat asli, ma mat asli, kunna wajibu na syabdu nun sabdu ni wajibu gunnah. Okey, kun itu nama dia, bunyi dia kun. Tapi na benda lain. Na apa? Na sama dengan ma tu. Na mat okey. Na mat asli. Ya, okey. Jangan confuse ya. Wajibul gunnahnya hanya ada pada bacaan kun. Bunyi kun. Itu wajibul gunnah. Tapi bila na, itu mad asli dah. Okey? Right. Lepas tu? Kunna lahu mat silah kasirah. Bukan kasirah ya, qasirah. Mat silah kasirah. Ya, 2 harakat ya. Qasirah maksudnya pendek, tetapi dia 2 harakat. Okey. Muqa qalqalah kubra, sugra. Ya, muqa. Kekok tapi betul dah tu. Muqari ni macam pelik ya, macam pelik. Sebab apa? Sebab dah biasa baca muqa. Itulah masalah dia. Betul Ustazah. Tahu. Dia ada huruf qalqalah ni ada 5 tau. Baju dah qata. Ba jim dal qaf ta. Dengar ya, ada 5. Tapi yang susahnya qaf dengan ta ni, susahnya ya. Orang biasa baca muqa, orang biasa baca macam ba tadi, orang biasa baca. Kalau ba subha, dia ba jim dal bunyi dia bejede kalau yang tu. Tapi bila qaf dengan ta dia tebal tau. Dia tebal seolah-olah dia ada baris atas. Muqarinin. Seolah-olah ada baris atas dia, fathah tu, seolah-olah. Okey, qalqalah sugra, ri sifatnya? Ri sifat dia tarkik. Ya, tarkik nipis ya. Okey, hujung? Nin mat arili sukun. Ya, nin. Dia bukan nin. Cara tu pun kena betul ya. Mad arid dia sukun ya. Okey, kita terus ya. Saya nak panggil Kak Ayah lepas ni ya. Tapi nanti saya terus dulu ya. Okey, badal. Tengok huruf qalqalah. Mana ada dia tengah perkataan. Tadi kalau ikut kawan kita cakap tadi, huruf qalqalah kalau di tengah perkataan ya. Ni tengah ni, badal tengah tapi dia tak tanda mati, tak ada qalqalah. Ya. Kita risaulah pemahaman dia bila huruf qalqalah kat tengah-tengah perkataan, qalqalah sugra. Tak boleh, dia kena mati, tengah dan bertanda mati. So sekarang ni dal itu huruf qalqalah tetapi dia tak mati. So qalqalah tidak ada. Badal, yubaddil, addaba. Nampak? Pada dal tengah-tengah tak mati, tak ada qalqalah. Addaba tapi hujung tu ada. Addab. Hujung itu qalqalah kubra sebab dia berbaris. Baris apa pun tak ada masalah ya. Addaba jadi addab, bunyi dia b. Ini kubra bunyi dia mesti ada bunyi k. B, d, j, q, ta. Semuanya ada bunyi k di hujungnya ya. Yu'addibu, tengok dal tak ada qalqalah. Yu'addibu tapi ba bila kita matikan dia yu'addib. Ada qalqalah pada huruf ba yang akhir sebab dia berbaris ya. Qalqalah kubra. Karama, karam, yukarrimu, yukarrim, wazza'a, yuwazzi'u, fassara, fassar, yufassiru, yufassir, basyara, basyar, yubashiru, yubashir. Yubashir ra tarkik, basyar ra tafkhim. Mana-mana bila ra kita mati pada ra, tengok baris sebelumnya. Baris dia baris bawah nipis. Tarkik atas dengan depan makanya dia tebal. Okey, saya nak panggil Kak Ayah. Silakan Kak Ayah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asaral hayatad dunya. Ya. Tak ada mat badal. Betul, badal ya, badal, B-A-D-A-L, badal. Saral tak ada. Alif hamzah wasal. Okey. Al tu alif lam qamariyah. Ya, betul. Roh, ada sifat roh? Roh tarkim, takhim. Tafkhim. Tadi lupa Ya. nak tanya, mad badal tadi berapa harakat? Dua harakat. Ya, mad badal 2 harakat. Okey. Tu ya mat asli ada. Betul. Kalau hal bawah ni saral
Kalau kata haya, kalau haya, wah boleh ke tak boleh? Tak Haya. boleh. Waw tak ada baris. Waw tak ada baris, maknanya waw tak ada bunyi. Dunya, ya ma asli. Betul. Ada alif lam apa tu? Lam samsiah. Syamsiah. Lepas tu dun. Dun tu apa? Tengok. Perlahan je. Cuba ambil masa tengok. Dun. Dunya. Dun. Apa? Lupa salah. Okey. Dengar baik-baik ya. Nun sukun. Nun sukun bertemu huruf ya. Bunyi je dunya. Nun sukun. Nun mati bertemu huruf ya. Di dalam satu kalimah. Ad-dunya bermaksud dunia lah. Okay, senang cerita. Ya, so nun mati bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimah. Kalau ikut syarat asal nun mati bertemu ya akan jadi dengung. Idgham ma'al gunnah. Kalau ikut syarat asal. Tetapi nun mesti pada apa? Nun mati pada akhir kalimah yang pertama, ya pula pada permulaan kalimah kedua. Senang cerita. Dia terpisah. Ya, itu syarat asal. Tetapi ini kedua-duanya berada di dalam satu kalimah, makanya dengung yang asal tadi tidak boleh berlaku. Ya, di sini kita tak jumpa Kita tak jumpa yang tanwin nun mati bertemu ya, tapi tak apa, akan datang insya-Allah ya. So di sini nun mati bertemu ya di dalam satu kalimah, makanya tidak boleh berdengung. Wa atharal hayatad dunya. Dun jelas ya. Lepas tu dia letak tanda mati. So ini nama dia izhar mutlak. Nama dia. Ya, izhar mutlak. Nun mati bertemu ya di dalam satu kalimah. Ya, berlaku di dalam satu kalimah, dengung tidak boleh berlaku, dipanggil izhar mutlak. Kategori yang tadi kita ada lam mati tadi yang page sebelah ya, muka surat 14 tengok ya. Tengok barisan pertama yang hitam tu. Ada dua. Ilma hujung, ilma lam mati ataupun lam sukun. Fatawakkal lam mati ataupun lam sukun, itu izhar mutlak. Itu kategori untuk lam ya. Tapi yang ini nama sama, izhar mutlak, tetapi orang kata kisah dia lain. Ya, tak ada kena-mengena dengan huruf lam. Yang ni ad-dunya ya. So nama sama izhar mutlak. Cumanya yang ini yang kategori nun mati bertemu ya ni, dia ada 4 perkataan sahaja di dalam Al-Quran ya. Ada nun mati bertemu ya ataupun nun mati bertemu waw. Ia 2 sahaja ya. Dia berlaku dalam satu kalimah. So namanya izhar mutlak dan dia ada 4 perkataan sahaja. Dunya, bunya, qinwan, sinwan. Dia hanya ada kategori izhar mutlak yang ni hanya ada 4 perkataan sahaja. Ya. Ya, tapinya dunia ni banyaklah, perkataan dunia ni banyak. Dunya, bunya pun ada tapi dunia lagi banyak. Qinwan, sinwan tak banyak. Hanya ada 4 sahaja. Sebab yang tadi lam mati tu dia lain sebab kita nampak lam mati. Yang ini tidak ada lam mati tapi nama sama dengan yang tadi, izhar mutlak. Ya. Sebab nanti kita akan jumpa nun mati bertemu ya di dalam 2 kalimah yang berbeza. Yang itu berdengung. Yang itu namanya idgham ma'al gunnah yang itu. Ya. Ini alasan dia tidak boleh berdengung kerana dia bertemu di dalam satu perkataan. Alasan dia. Nak tanya sekejap Ustazah. Silakan. Satu lagi perkataan selain pada dunia, bunia, sinwa, lagi satu? Sinwan ya, bukan sinwa. Sinwan, qinwan. Lepas tu qinwan. Qin, khaw. Ya, qaf ya, qinwan ya. 4. Hanya 4 saja yang dalam bentuk ini nun mati bertemu ya ataupun nun mati bertemu waw yang berlaku di dalam satu kalimah, makanya bacaannya jelas. Apa yang jelas tu bunyi nun tu jelas. Dia tak boleh dui, dia tak boleh dengung nun tu ya. So nun itu ini dipanggil izhar mutlak. 4 itu sahaja ya. Ini berbeza dengan lam mati tadi. Lam mati tadi izhar mutlak juga. Tapi itu semata-mata lam tu bertanda mati. Ya, sebab nanti kita akan jumpa nun mati bertemu ya di dalam 2 kalimah yang berbeza, maka akan berlaku dengung yang bernama idgham ma'al gunnah. Nanti kita akan jumpa. Okey. So ini 4 saja. Okey, Kak Ya habiskan last ni. Sorry ya sebab kita detail ya. Jadi detail kita ambil. Sila. Ustazah, yang izhar mutlak dalam Quran banyak tak? Yang tadi tu, yang ada lam tu. Banyak. Yang lam sukun banyak. Lam sukun banyak. Yang dunia, bunya, qinwan, sinwan, dia 4 perkataan yang berbeza. Tetapi perkataan dunia ni banyak. Perkataan dunia banyak. Perkataan bunya pun banyak juga. Tapi qinwan dengan sinwan tak banyak.
Mungkin ada sekali atau 2 kali sahaja yang tu. Tapi dia hanya ada 4 perkataan yang berbeza. But dunia ni banyak lah. Ya. Kalau lam sukun pun banyak. Okey, Kak Ya habiskan tu. Last one. Wakazzaba bil husna. Ya, betulkan zal betul-betul. Betulkan ha pedas tu. Silakan. Wakazzaba bil husna. Tekan kat bawah sikit. Husna. Husna. Okay, kalau saya tengok ada, ni dipanggil hamzah wasal alif. Ya, itu dipanggil hamzah wasal. Betul. Hamzah wasal, lepas tu alif lam tu alif lam qamariyah. Ya, betul. Alif lam qamariyah. Tu mak asli. Na mad asli tapi hus pada sin sukun ada sifat. Dia ada hamas dan tafashi. Sofir, hamas dan sofir. Dan sofir. Nah, tafashi hanya untuk huruf shin sahaja. Shin tu ada, shin tu tafashi hanya untuk huruf shin, tapi huruf shin dia ada 2, tafashi dan hamas. Tapi bunyi sifat tafashi hanya ada pada huruf shin sahaja. Tafashi tu apa? Tafashi bunyi shh. Itu bunyi berhamburan. Itu maksud tafashi. Kalau hamas angin, kita letak tapak tangan masa kita baca hus tu kita terasa angin di tapak tangan kita. Itu hamas ya. Kita boleh detect dia lah. Dan sofir bunyi berdesir tu hus. Itu sofir. Nampak ya? Bukan sengaja-sengaja bagi nama ya. Angin dipanggil hamas, berdesir itu dipanggil sofir. Kalau tafashi bunyi shh, berhamburan. Alhamdulillah. Cumanya yang penting kat sini yang akhir ni huruf zal ya, bukan huruf zal. Hujung lidah kenakan ke gigi. Wakadzaba. Terasa hujung lidah saya kena kat gigi. Wakadzaba. Bila kita menyebut huruf zal, itu makhraj yang betul. Kalau tak terasa macam tu, dia akan jadi huruf zai. Kalau tak buat macam tu. Wakazzaba. Ada orang baca wakazzaba. Itu dah jadi zai. Sebab zal tak boleh bunyi z banyak-banyak. Tak boleh. Ya. Cara untuk buang z dia tekan hujung lidah ke gigi depan tu lah. Wakad. Memang hilang. Hilang bunyi zai dia. Itu dipanggil makhraj dia yang perlu dijaga ya. Dan hus. Hak pedas tu yang perlu dijaga. Wajib dijaga. Kalau tidak nanti bil husna dah jadi ha simpul. Ketepatan menjaga makhraj. So kita berakhir di sini insya-Allah. Okey, sebelum kita berakhir, siapa ada soalan? Silakan. Apa soalan? Silakan. Tadi kita ada bertemu dengan izhar mutlak. 2 jenis izhar mutlak, satunya memang lam sukun, lam. Dia jangan tengok benda lain. Huruf lam kalau tanda sukun itu kita panggil izhar mutlak, dan satu lagi izhar mutlak kita yang kita jumpa di sini ad-dunya. Alif lam tu memang alif lam syamsiah. Itu tak ada isu. Sekarang dia isu dia pada dunya. Nun mati bertemu ya berlaku di dalam satu kalimah. Di situ yang kita panggil dia izhar mutlak. Yang ini dia ada 4 perkataan yang berbeza. Tak ada 4 saja. Cumanya dunia ni memang banyak berulang-ulang. Bunya, dunya, bunya, bunya pun ada banyak berulang. Qinwan, qaf ya, qinwan, sinwan. Itu sekali atau 2 kali masing-masing. Itu saja ya. Kedua-duanya nama dia izhar mutlak. Okey. Siapa nak tanya silakan. Ustazah yang tadi yang lam bertemu dengan ra tu Ustazah. Oh. Yang kawan Ada sempat tak siapa-siapa Google? Tadi saya minta seorang. Ni Maida ada cakap idgham mutakarrifaini saghir ni. Betul tak Ustazah? Dia cakap, Maida cakap. Dia bagi tahu. Okey, kalau itu sebenarnya saya bagi kerja. Kalau saya bagi jawapan, orang kata spoon feed ya, orang kata ya, kan? Kalau di spoon fed all the time, kalau asyik dibagi jawapan tak ingat, tak melekat kat sini. Jadinya sengaja saya assign, suruh cari sebab usaha mencari itu membuatkan kita ingat. Okey, hari ni kawan kita dah cari, Maida cari huruf lam bertemu ra. Dia macam Ustazah kata tadilah ada 2 jawapan ya. Jika kedua-duanya makhrajnya pada lidah, ya, lam makhraj dia tempat keluarnya dari lidah, ra juga dari lidah, namun bukan pada tempat yang sama. Pada lidah, ya, lidah tu panjang kan, tetapi bukan pada tempat sama. Jadi dia kata berdekatan. Makhraj lam dengan makhraj ra qarib, mutaqaribaina. Qarib maksudnya macam sahabat karib. Sahabat karib betul tak? Rakan karib maksudnya dekat kan. So dipanggil makhraj dia berdekatan. Jadinya kita panggil dia
idgham mutaqaribain. Saghir tu nak sebut tak nak pun tak ada masalah. Yang penting mutaqaribain. Idgham maksudnya masuk, kita masukkan lam kepada ra. Itu maksud dia. Mutaqaribain, ain ke ujung tu mengatakan maksudnya dua huruf lam dengan ra tadilah. Mutaqarib. Rib tu maksudnya mutaqarib maksudnya dekat, berdekatan. Dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Itu maksud dia. Okey. Bertemulah, maksudnya lam bertemu ra ya. Tak kisahlah ra bertemu lam ke lam bertemu siapa datang dulu tak ada masalah ya. Dari segi bacaan masuk terus kepada huruf yang bersabdu tu. Huruf lam tu kita tinggal dari segi membacanya ya. Tu dia panggil idgham tadi. Kita tidak bunyikan lam ya. So namanya idgham mutaqaribain. Alhamdulillah. Thank you ya. Siapa Maida carikan? Alhamdulillah. Sebab nanti kita ada idgham mutaqaribain ya, dua huruf yang berdekatan makhrajnya bertemu, dan kita ada idgham mutajanisain, huruf-huruf yang berbeza, dua huruf yang berbeza tetapi makhrajnya sama. Nampak? Ada. Itu kita panggil idgham mutajanisain. Dan kita ada idgham mutamathilain. Wih, banyaknya Ustazah. Lepas tu bila kita jumpa je baru kita cerita. Tak jumpa tak nak sebut. Tak ingat. Betul tak? Bila kita jumpa baru kita cerita. Kita suruh cari ya. So kita ada selain daripada idgham ma'gunnah lah, idgham bila gunnah lah, apalah kita ada idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamathilain, dan kita ada idgham mithlain. Betul tak? Ya Allah, tambah satu lagi. Dah berhenti dah Ustazah. Okay, last one. Siapa nak tanya? Silakan. Sila. Saya. Miss lain tu mim bertemu mim dia saja kan? Mim bertemu mim saja. Ya, idgham mithlain hanya mim bertemu mim. Senang cerita. Kan? Cuma ni je lah, susah sikit kan? Inilah payah sikit kan? Mutajanisain, mutaqaribain. Yang tu je ingat. Tak apalah, Eli dah settle satu. Mim bertemu mim memang dia ada nama khas dia idgham mithlain. Itu nama dia. Ya. So ini yang agak orang tak familiar lah ni. Ya. Idgham mutaqaribain. Okey, ada soalan lain? Tak ada ya? Faham? Alhamdulillah. Sorry tu maksud dia apa ya? Sorry maksudnya kecil. Maksudnya dia maksudnya jarak dia kecil lah, dekat lah maksudnya. Dia tak berubah banyak lah sebab makhraj dia berdekatan. Ya. So kita kata jarak dia kecil lah. Kita kata maksudnya jaraknya dekat. Itu maksud dia. Ya. Tapi tak nak sebut sorry pun tak apa, nak sebut pun tak ada masalah. Okey, siapa lagi yang ada soalan? Silakan. Tak ada ya? Jika tidak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Bye. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Salam.